Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ikram bin Safi'i, pegawai sains dari Universiti Malaysia Pahang. Jadi pada hari ini saya akan mempersembahkan satu produk yang dihasilkan oleh saya dan juga rakan-rakan yang lain. Jadi kami sekumpulan, saya tidak datang secara individu, yang diberi nama sebagai Ergo Spill Bag. Baik. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini adalah sebahagian daripada rakan-rakan saya. Kita boleh berkenalan juga dengan ahli-ahli kumpulan, iaitu saya, Puan Harun Nisa, Dr. Ezrin Hani binti Sukrarin, Encik Johari Zal, Puan Mimi, Encik Muhammad Hafizi, Encik Muhammad Syamsul Azmi dan juga Encik Muhammad Azlan serta Encik Junainah binti Zakaria. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Baik, dari mana datangnya idea untuk kami menghasilkan Ergo Spill Bag ni? Ya, jadi idea itu datang apabila kita melihat situasi semasa yang berlaku di makmal, iaitu apa yang telah berlaku adalah di makmal-makmal yang menggunakan bahan kimia terutamanya adalah apabila kemalangan bahan kimia itu akan berlaku pada bila-bila masa. Jadi apabila berlakunya kemalangan bahan kimia, maksudnya seperti tumpahan bahan kimia, respon pantas daripada pengguna tersebut ataupun orang yang berada di sekitar yang mampu mengendalikan chemical speed ini amat diperlukan. Ini adalah untuk kita elakkan daripada berlaku kecederaan dan masalah kesihatan hasil daripada tumpahan bahan kimia yang berlaku. Jadi dengan adanya spill kit ini, ianya dapat meningkatkan kadar kemampuan pengguna untuk menangani tumpahan bahan kimia yang berlaku di makmal. Jadi persoalannya sekarang adalah chemical speed kit yang sedia ada di makmal biasanya diletakkan dalam tong yang bersaiz besar dan melebihi 30 gram. Jadi dia sangat berat, dia besar, dia makan space dan akibat bila dia besar, dia selalunya diletakkan di satu sudut yang lain lah. Maksudnya kita tak akan letak di tepi meja, di tepi bench untuk mana student ataupun kita sendiri untuk buat chemical punya reaction dan sebagainya, kita akan letak di satu sudut yang agak jauh. Jadi bila agak jauh tu memerlukan masa untuk kita pergi pada spill kit tersebut, untuk kita ambil semua barang-barang dan untuk kita handle the spillage itself. Jadi apa yang berlaku, chemical spill kit yang sedia ada di makmal ni selalunya selain pada berat, dia juga tidak sistematik. Bila saya maksudkan tidak sistematik tu adalah dari segi bahan-bahan yang ada di dalamnya. Jadi bahan-bahan yang ada dalam chemical spill kit ni lebih kuranglah kita ada chemical salt, kita ada juga kabel absorbent pillow, chemical pad dan sebagainya. Jadi dan juga ada PPE seperti glove, kita ada goggle, safety goggle. Jadi dalam kit yang berupa sebagai tong ni, seperti yang dalam gambar ni, dia tidak diletakkan secara sistematik. Jika awal-awal kita beli, ia bersusun, tapi ia tidaklah dalam keadaan di mana memudahkan pengguna itu untuk ambil, untuk buat keluar dan sebagainya. Jadi dia dalam keadaan kecemasan, bila kita tengah kalut lah kita kata, jadi perkara ni dia tidak baiklah, dia akan menyebabkan responden tu akan jadi lebih cemas ataupun lebih lambat untuk dia respon terhadap tumpahan bahan kimia tu. Okay. Jadi untuk projek ataupun produk ini, kami telah menggunakan satu metod dipanggil Ishikawa diagram, iaitu rajah tengah ikan, di mana daripada masalah itu kami telah keluarkan 4 elemen utama, iaitu metod, kaedah, material, bahan, persekitaran dan juga manusia. Dari sudut metod atau kaedah, kami dapati chemical spill kit yang jenis tong yang berada di makmal ni, sedia ada di makmal ni, dia tidak ada, macam saya cakap dia, komponen dia tidak sistematik dari segi susunan, maksud saya. Susunannya bercampur dan bertabur dan menyukarkan responden ataupun pengguna untuk bertindak dengan cepat untuk mengambil chemical spill kit tu bila berlaku tumpahan. Dari sudut lagi, tongnya besar, berat, sukar disimpan. Bila dia besar, dia sukar disimpan lah sebab dia akan ambil space. Jadi dia akan diletakkan, selalunya dia akan letak jauh sikit ataupun jauh banyak. Terpulang pada situasi makmal lah, biasanya dia akan letak di dalam bilik store dan macam tu lah, dia jauh daripada tempat yang selalunya berlaku tumpahan tu. Dan itu termasuk sekali lah dengan elemen persekitaran tadi, lokasi simpan jauh dan juga kemampuan pengendalian manusia. Ini lebih merujuk kepada
keberatan ataupun berat tong tu, bila dia terlampau berat, kita nak alih dia, kita nak bawa dia. Contohlah, kalau tumpahan tu berlaku di luar makmal, maksud dia mungkin semasa kita nak bawa chemical daripada makmal, kita nak letak ke storage makmal yang centralized. Jadi kadang-kadang boleh berlaku tumpahan. Jadi benda tu berlaku di luar makmal. Jadi untuk bila tumpahan tu berlaku dengan banyak, yang kita nak ambil tu chemical spill kit tu, dia sudah sebab dia susah, sebab dia berat. Okey. Jadi situ kita tengok kelemahan di situlah. Maksud dia kalau orang tu besar gagah, dia bolehlah bawa, tapi staff kita ni macam manusia ni berbeza-beza. Ada yang kecil, ada yang sederhana. Jadi untuk mereka yang kecil dan sederhana yang tak mampu nak bawa tu, ia menjadi satu limitasi penggunaan mereka. Seterusnya kita pergi sedikit pada definisi lah. Terlanjur saya sebut chemical spill kit. Jadi chemical spill kit ni adalah kit atau set alatan yang digunakan untuk menguruskan dan membersihkan tumpahan bahan kimia. Ianya selalunya dikumpul di satu bekas untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. Jadi terdapat banyak jenis lah spill kit ni, jenis tong dan sebagainya. Tapi kebanyakannya begitulah, besar dan berat. Ergonomik pula membawa makna bagaimana untuk kita sesuaikan keperluan kerja kepada kebolehan dan keupayaan manusia. Ianya berkaitan dengan mereka untuk kecekapan dan kesediaan dalam persekitaran kerja. Jadi dari dua definisi ini lahirlah nama produk kami, yakni Ergo Spill Kit, Ergonomic Chemical Spill Kit. Okay. Idea produk adalah untuk kita mencipta produk yang membolehkan sistem dan pekerja di tempat kerja. Kita nak mudahkan dia. Dan adalah untuk kita beri respon dengan cepat untuk selesaikan masalah. Ada tumpahan, terus buat kerja, settle. Penyataan masalah, yakni produk sedia ada ni, dia bersaiz berat. Macam saya cakap, dia lebih 30 kg. Jika penuh dalam bilik kunci, jauh dan sebagainya, tak sistematik untuk digunakan. Kelebihan produk inovasi kami, Ergo Spill Bag ni adalah produk yang baru ni lebih ringan, lebih kecil, ergonomik, boleh digantung pada dinding dalam makmal, dan yang paling penting, ia mudah untuk digunakan. Jadi bila macam saya tengok kat sini, saya nak tekankan kepada digantung pada dinding makmal ni. Jadi bila kita berikan konsep ni macam fire extinguisher, kita ada mounted punya bracket tu, kita boleh gerudi dan letak dia pada, kita sangkut dia pada dinding, mana-mana dinding. Jadi di situ saja dia dah menyebabkan kita tidak gunakan ruang pada lantai tu, kita guna mungkin pada dinding. Jadi kita boleh letak, kita boleh place kita punya produk tu di mana-mana tempat yang lebih dekat dengan penggunaan bahan kimia. Dan menurut kajian saya saya ada Google sikit, chemical spill kit ni yang mengenengahkan konsep ergonomik seperti yang kami buat ni, cuma produk kami saja. Yang pertama, at least yang pertama seumpamanya di dunia lah. Yang lain-lain tu kalau kita tengok memang dia tak akan beri perhatian kepada konsep ergonomik pada dia orang punya kit lah, chemical spill kit. Okey, seterusnya adalah pengumpulan data sebelum inovasi bag melalui borang kaji sedik Google Form. Jadi kita bangunkan data ni menggunakan borang soal sedik yang kita guna daripada Google Form, yang kita fokuskan kepada 3 kriteria, iaitu reka bentuk luar, reka bentuk dalam dan juga berat bag yang akan kita buat nantilah, ataupun yang telah kita buatlah Ergo Spill Bag ni. Jadi data dikumpulkan melalui online survey menggunakan pilihan Google Form. Responden yang kita ambil adalah pada staf makmal UMP juga, dan juga sebahagiannya daripada staf di industri. Maklumat yang terkumpul menunjukkan keperluan Ergo Spill Bag mengikut spesifikasi reka bentuk yang ergonomik. Reka bentuk adalah berdasarkan input yang diperoleh daripada data dan juga nasihat daripada pakar ergonomik dalam kumpulan. Dan saya sebut ni, Dr. Ezani Hadi binti Sukadarin tu, dia adalah pakar ergonomik lah, PhD dia dalam bahagian ergonomik. Dia yang memberikan kita nasihat lah dari segi macam mana nak design sebuah bag yang ergonomik. Okay, ini adalah antara kriteria dia lah. So dari segi kriteria pertama, iaitu reka bentuk luar bag, design dia, adakah dia sturdy, robust, adakah waterproof dan sebagainya lah. Dan seterusnya banyak lagi. Reka bentuk dalam bag, kita ada bagaimana spacing dan sebagainya, perlu ada tak manual, sama ada perlu ada inventory checklist tu, semuanya kita dan seterusnya dari segi bag
di mana kita tanya juga beg beserta kit yang penuh, berapa agak-agak berapa kg atau berapa berat yang sesuai untuk digunakan. Tidak terlalu berat untuk wanita dan juga perempuan. Semua ni kita ambil kira sebuah chemical spill kit yang ergonomik. Jadi faedah dan kelebihan ergo spill bag yang kami hasilkan ni adalah satu, dia menggunakan bag yang beroda. Jadi kita tahulah kalau kita guna roda ni dia lebih ergonomik kerana tak perlukan daya mengangkat yang kuat, kita boleh seret saja. Berat bag pula dia yang kosong 6 kilo, kalau kita tambah penuh dengan kit dia 7 kilo. Jadi berat maksimum kalau kita tengok FMA ataupun Factory Machinery Act 1967, dia recommend maksimum berat untuk lelaki dan juga perempuan kalau dia nak angkat pada ketinggian paras pinggang lah, 25 kg bagi lelaki, 16 kg bagi perempuan. Jadi beg kita ni memang telah menepati syaratnya. Jadi beg juga dia telah sediakan dengan pemegang beg boleh laras, di mana dia boleh laras panjangannya sesuai dengan ketinggian dan kesihatan pengguna beg. Jadi senanglah, kita tak perlu nak bongkok, kita nak pemegang juga kita letak pad lembut lah supaya elak tekanan pada permukaan jari, sendi tangan tu. Itu ergonomik juga tu dari segi pad yang lembut tu. So bila kita tarik beg tu gunakan roda tu tak sakit jari mari kita lah. Dan seperti yang sebut tadi, kompartmen ruangan yang sistematik. Beg ni ada ruang poket yang khas untuk kita letak setiap chemical spill kit. Jadi dia tak orang kata terabur lah, dia lebih susun, lebih kemas. Dan ruang khas ni kita bagi nombor urutan penggunaan dia. Macam contoh, okey, kalau berlaku tumpahan bahan kimia ni, pertama sekali alat apa nak kena ambil dulu, apa benda. Jadi dia ada nombor. So orang tu just follow nombor tu dia. Pakai, guna, terus ikut nombor. Dan yang ni memang setakat ni tak ada lagi pada produk lain. Nombor 5, reka bentuk luaran beg. Beg ini tidak memiliki sudut dan sisi tajam yang boleh membahayakan pengguna. Okay, jadi reka bentuk ni telah dinilai sebagai menepati kriteria reka bentuk ergonomik oleh pakar daripada UMP. Again, Dr. Ezrin. Jadi penyangkut juga mempunyai mounted bracket seperti yang kita cakap. Kita nak jadikannya sebagai sama konsep lah dengan fire extinguisher. Jadi dia boleh mounted pada dinding saja, jimat space, jimat ruang. Dan akhirnya penerapan ergonomik. Okey, produk ini telah mendapat penerapan ergonomik yang tersedia menggunakan kaedah Box Rating of Perceived Exertion ataupun Box RPE. Beg ini akan dinilai mengikut persepsi daya kerja digunakan untuk menggunakannya. Ini memang kita ada buat kajian lah menggunakan Box RPE ni dan memang satu orang kata ergonomik lah. Hasil daripada kajian kita buat tu dia adalah ergonomik. So warna kuning, logo dan sepenuhnya mempunyai operation manual, inverted checklist, cangkuk di bag. Okay, sasaran bag ni adalah kita first sekali makmal universiti lah yang mana yang mengamalkan ataupun menggunakan wet labs yang ada bahan kimia dan sebagainya, pemain industri dan juga sekolah. Untuk menghasilkan bag ni saja kita telah mendapatkan khidmat nasihat daripada Oshmo, Bomba, Sirim dan juga NIOSH. Kita tak buat seronok-seronok lah, kita ada pakar, kita develop dengan tim yang nasihat consultation daripada pakar lah. Okey, ni comparison lah bag, ni ada dia punya kata apa, dia punya specification lah. Berat bag bersama inventory 6.86 lebih kurang 7 kilo. Kita boleh mounted dia pada gambar tu, letak pada dinding, jadi kita boleh letak dekat dengan bench student buat kerja dan sebagainya, roda dan ada pemegang. Ini size dia. Kita faham juga numbering ni, kita bagi dia lagi satu manual, kita lekat kat situ supaya dia faham nak kena buat apa. So memang sangat-sangat user friendly. Okey, ini sedikit comparison ataupun perbandingan di antara produk sedia ada, tong besar yang kita cakap tu dengan produk inovasi kami lah. So dari segi susunan kita boleh tengok yang kami punya lebih kemas, dari segi berat pun kami punya lebih, saiz juga inilah, ruang penyimpanan lebih mudah sebab kita boleh letak pada mounted pada mana-mana dinding. Dari segi harga pula, harga ni termasuk kit semua lebih kurang dalam 3,000 dah sekarang. Kalau set macam kami ni termasuk kit dalam tu boleh dapat bawah harga 1,000 lagi. So 3,000 lebih kurang 3 kali ganda lah. Masa pengandilan pun lagi cepat lah bila lebih mudah dan ergonomik. Okey, impak ergo spill bag ni
tumpang minda dapat kawal dengan cepat, 5 usaha cepat, kepada staf memberi kemudahan kepada staf makmal dan sekaranglah tumpahan bahan kimia dapat dikawal dengan cepat, maka persekitaran lebih selamat. Okey, ini ketersediaan beg, limo dan taklimat. Fakulti Sains kita bagi pada staf di FISTI, UMP dan juga kita ada bagi pada Sekolah Menengah Al-Aqsa Kuantan. Ini juga ada permintaan daripada industri lah. Ada kita screenshot WhatsApp. So memang ada permintaan sebenarnya. Okay, rumusan projek beg kami ni ianya menjimbatkan tidak perlu beli dalam kuantiti yang besar, proses mengenai tumbuhan bahan kimia lebih cepat dan mudah, beg mudah dikendalikan dan sistematik, memberi kemudahan pada staf makmal sekena baku tumbuhan bahan kimia dan mendapat permintaan dari pelbagai industri. Itu je lah. Sekian, terima kasih.